Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syam bin M. Nasir dengan nombor metrik di 2019-2091-279. Dalam video ini, kumpulan kami akan mengulas sebuah buku yang bertajuk Penulisan Tugasan dan Tesis edisi keempat. Buku ini ditulis oleh dua orang penulis, iaitu Jonathan Anderson dan Millicent Poole dalam bahasa Inggeris dan telah diterjemahkan oleh Marzita Puteh dan Saadia Baharom kepada bahasa Melayu. Buku ini telah diterbitkan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim Perak dan Institut Terjemahan Negara Malaysia, Kuala Lumpur pada tahun 2011. Penulis yang pertama iaitu Jonathan Anderson atau Profesor Emeritus Jonathan Anderson merupakan seorang pensyarah dan penyelidik. Beliau pernah bertugas di tiga universiti yang berbeza dan salah satunya ialah Universiti Flinders. Penulis yang kedua iaitu Profesor Millicent Poole merupakan bekas Naib Chancellor di Universiti Edith Cowan. Beliau mempunyai minat dalam bahasa dan kognisi, penyelidikan dasar dan pendidikan tinggi. Secara ringkasnya, Profesor Millicent Poole ialah penyelidik terkenal dan telah mengarang lebih kurang 150 artikel dan 20 buku. Seterusnya, penterjemah yang pertama iaitu Marzita Puteh atau Profesor Dr. Marzita binti Puteh merupakan seorang pensyarah di Fakulti Sains dan Matematik di UPSI. Beliau mempunyai kepakaran dalam bidang pendidikan matematik dan mempunyai kelayakan akademik Doktor Falsafah dalam bidang pendidikan matematik dari University of East Anglia, England pada tahun 1999. Penterjemah yang kedua pula iaitu Saadia Baharom ataupun Profesor Dr. Saadia binti Baharom merupakan seorang penyelidik kanan dari Fakulti of Science, Social and Leisure Management, Taylor's University. Beliau mempunyai kelayakan akademik Doktor Falsafah dan ijazah sarjana muda pendidikan di University Sains Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Zatu Arfa binti Ahmad Sabri, bernombor metrik di 2019-2091-285. Saya akan menerangkan bahagian ciri-ciri buku ini. Buku ini bersaiz A5 dan mempunyai tahap ketebalan yang berukuran kira-kira 1.5 cm. Font yang digunakan juga terdapat dua, iaitu font Arial dan font Times New Roman. Saiz font pula terbagi kepada dua juga, iaitu 11 atau 12 dan 18 atau 19. Konsep pada bahagian hadapan kulit buku pula terdapat tajuk bagi buku tersebut iaitu Penulisan Tugasan dan Tesis dan disertakan ilustrasi kartun serta nama penulis asal buku tersebut. Pada bahagian belakang buku pula terdapat sinopsis dan huraian secara ringkas mengenai buku tersebut dan tujuan buku itu diterbitkan. Buku ini mempunyai halaman 216 muka surat dan terdapat 15 bab secara keseluruhannya. Bab-bab di dalam buku ini pula dibahagikan kepada 3 bahagian utama. Buku ini juga disertakan dengan lampiran dan senarai jadual serta senarai rajah. Seterusnya, saya akan menjelaskan sedikit berkenaan ringkasan bab yang terdapat di dalam buku ini. Pada bahagian 1 iaitu tugasan dan tesis pada peringkat tertiary, terdapat 6 bab kecil bermula dengan penulisan ilmiah pada peringkat tertiary, merancang tugasan, merancang tesis, penulisan ilmiah, perkakasan komputer untuk penulisan dan penerbitan. Pada bahagian 2 pula iaitu menulis tugasan dan tesis, terdapat 8 bab kecil iaitu ciri umum gaya editorial, format umum, format halaman dan bab, penggunaan petikan, nota kaki, membuat rujukan dan lampiran. Bahagian terakhir pula iaitu menyemak tugasan atau tesis mempunyai satu sahaja bab kecil di bawahnya iaitu menyunting dan menilai produk akhir. Pada bahagian lampiran pula, terdapat 2 lampiran yang telah disertakan. Lampiran pertama, sumber tambahan untuk penulis dan lampiran kedua pula lampiran untuk singkatan yang biasa digunakan dalam penulisan akademik.
Selain itu, terdapat ciri-ciri istimewa yang telah dikenal pasti. Yang pertama, buku ini telah dikategorikan di dalam bidang pendidikan dan bersifat ilmiah. Buku ini juga mampu membantu pelajar dalam menghasilkan penulisan tugasan dan tesis dengan lebih baik dan berkualiti. Selain itu, buku ini juga sesuai untuk meningkatkan tahap kemahiran penulisan pelajar serta meningkatkan kualiti penghasilan tugasan khususnya tesis. Selain itu juga, pembahagian bab juga dilakukan dengan baik dan memudahkan pelajar atau pembaca untuk mencari maklumat dengan cepat. Selain itu juga, saiz buku ini diterbitkan dalam saiz yang agak kecil dan tidak terlalu tebal dan sesuai untuk pelajar membawanya ke mana-mana sahaja. Seterusnya, saya akan menjelaskan sedikit berkenaan dengan kelebihan yang terdapat pada buku ini. Yang pertama, penulis telah memilihkan atau menggunakan font dan saiz font yang bersesuaian. Pemilihan font ini memudahkan pembaca untuk membacanya. Selain itu, konsep kulit buku ini juga tidak terlalu syarat dengan perkara-perkara yang tidak berkaitan dan hanya mempunyai tajuk buku serta ilustrasi yang tidak mengganggu pembaca. Tambahan pula, setiap topik yang dihuraikan telah dihuraikan secara jelas dengan menggunakan gaya bahasa yang mudah dan tidak meleret-leret dan dapat difahami dengan baik oleh pembaca. Penulis juga telah menyertakan contoh untuk setiap topik yang telah dijelaskan. Hal ini mampu memberikan gambaran yang jelas terhadap penjelasan penulis serta dapat meningkatkan kefahaman pembaca. Selain itu, buku ini juga dianggap fleksibel kerana boleh didapati di dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu yang sesuai untuk pelajar Melayu atau pelajar dari luar negara yang berada di Malaysia. Akhir sekali, buku ini juga mempunyai rujukan dan glosari di bahagian lampiran buku dan disertakan juga bahagian indeks bagi buku ini. Kelemahan buku, penggunaan kosakata yang tinggi. Menggunakan kosakata yang tinggi ini menyukarkan para pembaca untuk memahami isi kandungan dan maklumat yang disampaikan oleh penulis. Ini mengakibatkan pembaca akan membuat tanggapan sendiri tentang maklumat yang ditulis oleh penulis melalui pembacaan mereka. Dan perkara ini membimbangkan lagi apabila pembaca beranggapan bahawa buku mereka yang dihasilkan ini tidak berkualiti kerana mereka tidak memahami apa yang disampaikan oleh penulis. Selain itu, penulis hanya menggunakan imej dan raja hitam putih serta tidak menggunakan warna yang lain. Penggunaan imej dan raja hitam putih ini akan memberi kesan negatif kepada pembaca seperti cepat berasa bosan, mengantuk dan tidak tertarik untuk meneliti imej dan rajah yang disediakan. Di samping itu juga, susunan rajah yang digunakan juga tidak teratur dan tidak kemas, malah kelihatan kabur di mata pembaca sendiri. Seterusnya, pembahagian unit dan subtopik yang terlalu banyak. Pembahagian unit dan subtopik yang terlalu banyak ini dapat diperhatikan. Buku ini mengandungi subtopik yang pelbagai dan isu ini boleh menyebabkan pembaca cepat merasa bosan dan pembacaan mereka, dan ini akan mengeruhkan lagi keadaan apabila timbul sikap malas dalam diri pembaca sendiri untuk membaca buku penulisan tesis. Bagi penambahbaikan, penulis perlulah menggunakan kosakata yang mudah difahami. Penggunaan kosakata yang sederhana dan mudah untuk difahami oleh pembaca ini sangat membantu dalam merealisasikan impian semua penulis untuk memastikan maklumat yang disampaikan difahami oleh semua pembaca. Penggunaan istilah yang mudah diterapkan oleh penulis dalam buku ini selari dengan tahap pemikiran pembaca. Isu-isu seperti sukar untuk memahami isi yang sukar tidak akan timbul sekiranya penulis bijak dalam mengatur penyusunan teknik kata dan juga istilah. Seterusnya, penggunaan imej dan rajah yang lebih menarik. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan imej dan rajah yang mampu menarik dalam sesebuah buku mampu menjamin keberhasilan tahap kefahaman golongan pembaca. Penggunaan imej yang mempunyai pelbagai warna mampu menarik minat pembaca untuk meneliti imej tersebut. Penggunaan pelbagai jenis warna ini boleh menjadikan sesuatu bahan timbul dan mempengaruhi deria mata pembaca. Dengan hanya meneliti imej dan rajah yang berwarna sahaja, pembaca dapat memperoleh pelbagai maklumat sama ada tersurat ataupun tersirat yang hanya berpandukan kepada imej dan rajah yang dipaparkan. Akhir sekali, dengan mengurangkan bilangan unit dalam subtopik,
Hal ini dikatakan demikian kerana sebelum membaca sesebuah buku, pembaca akan melihat terlebih dahulu bilangan unit dan subtopik yang diketengahkan oleh penulis. Bilangan unit dan subtopik yang sedikit akan mempengaruhi keinginan pembaca untuk membaca buku ini. Selain itu, pembaca akan berpendapat bahawa buku ini boleh dihabiskan pembacaan dalam tempoh masa yang singkat dan boleh menjimatkan masa dan tenaga mereka. Kesimpulannya, buku ini mempunyai disiplin tertentu yang mensasarkan sekumpulan orang tertentu, biasanya pelajar yang mengikuti disiplin itu dan bukan masyarakat umum. Mereka memberi tumpuan kepada perkembangan semasa dalam bilang pengajian. Ia tersedia dalam mod luar talian, iaitu bentuk bercetak dan dalam talian. Seseorang boleh menggunakan buku ini untuk tujuan penyelidikan kerana ia berwibawa, terkini, khusus, topik dan difahami. Buku yang diterbitkan juga mempunyai ayat yang gramatikal dan perkataan yang jarang ditemui, di mana boleh menyebabkan pembaca memperoleh ilmu yang baharu dan berguna. Oleh hal yang demikian, dapatlah kita mengaplikasikan kedua-dua buku tersebut dalam penulisan proposal dan juga projek akhir tahun.